Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang ke channel Cikgu Farhan. Okey, baik, pada hari ini kita sambung pembelajaran kita semula, iaitu menggunakan buku teks pendidikan jasmani dan juga pendidikan kesihatan tahun 4. Okey, baik, sekarang ni cikgu nak kamu buka buku teks kamu di hadapan kamu sekarang. Sekarang ni kamu buka muka surat 85. Okey, buka sekarang surat 85. Okey, minggu lepas kita dah belajar tentang surat 84. Dia sebenarnya sekali 84 dan 85, tapi cikgu tak nak panjang sangat video yang cikgu buat. Jadi cikgu sekarang ni kita masuk pada surat 85, iaitu tajuk dia Masih Keluargaku Sayang lah. Dan dekat bahagian atas tu tajuk kecil dia ialah pameran gejala sosial dalam kalangan remaja. Ini paling banyak lah yang berlaku dalam kalangan remaja kita zaman sekarang. Cikgu kalau cerita ni dalam kelas memang cikgu open je. Okay, cikgu akan cerita semua A sampai Z yang cikgu tahulah dengan pengalaman-pengalaman yang cikgu ada. Tapi dalam video ni cikgu tak naklah cerita sampai tahap macam tu. Nanti orang kata apa pula kan, sebab video ni boleh ditengok oleh semua orang. Tapi kalau dalam kelas cikgu akan ceritalah, sebab bila cikgu cerita dalam kelas benda tu akan habis di situ saja. Tapi kalau cikgu buat video, orang boleh ambil rakaman ni, buat macam-macam dan sebagainya. Jadi cikgu tak berniat untuk ceritakan secara detail lah. Jadi kamu tengok yang minggu lepas kita dah belajar tentang voting sekolah, hidugan, lumba haram dan buli dan sebagainya. Sekarang ni kita masuk yang baru, iaitu masih dalam yang sama juga, iaitu gejala sosial yang berlaku, pembuangan bayi. Okay? Pembuangan bayi ni paling teruk sekali lah, paling zalim, paling teruk, paling dahsyat lah. Okay, apa yang punca berlaku pembuangan bayi ni disebabkan oleh kerana hubungan sosial di antara remaja ni tak terkawal lah, antara lelaki dan perempuan tak ada batasan. Okey, dalam sekolah apa semua tolong jaga batasan pergaulan di antara lelaki dan perempuan. Okey, lelaki yang baik dia takkan bermesra-mesraan dengan perempuan lah, kan dia. Tapi sekarang ni dahsyat lah cikgu tengok kan. Sekarang ni sangat dahsyat, di mana kalau cikgu tengok dekat apa tu, adalah aplikasi-aplikasi sekarang yang terkini kan, murid-murid suruh cikgu install dan sebagainya. Cikgu tengok lelaki perempuan bersembang dengan keadaan yang macam-macam lah. Cikgu memang dahsyat lah kata kan. Lepas tu buat video call dan sebagainya. Bila perempuan tu buat video call dengan lelaki dalam bilik, lepas tu tak pakai tudung dan sebagainya. Dan akhirnya benda-benda ni lama-lama dia jadi teruk lah kan, antara lelaki dan perempuan dengan couple lah, pecinta apa semua, pergi kepada kemaksiatan dan akhirnya berlaku pembuangan bayi. Bila pembuangan bayi ni sama ada bayi tu mati ataupun tak lah kan. Kita sendiri boleh fikir lah benda tu kan. Bayi ni manusia kot, kalau dia mati waktu kita buang dia, macam mana? Aku tak tahu, tak boleh, susah nak cakap kat orang kan. Tapi kalau boleh tolong elakkanlah yang perempuan, jaga maruah diri. Jangan biarkan senang-senang je lelaki tengok diri kamu dan sebagainya, buat apa-apa kat kamu. Kemudian yang lelaki pula janganlah jadi jantan yang dayus kan. Jagalah perempuan ni baik-baik, jadilah lelaki yang baik kan. Jadi diri kamu yang baik. Kalau boleh tundukkan pandangan. Kalau kamu jumpa perempuan-perempuan yang mungkin seksi ke apa ke, tolong tundukkan pandangan kan. Cakap pun kalau boleh tunduk. Cikgu boleh tahu orang yang baik dengan orang yang tak baik macam mana kan. Kalau lelaki yang baik, dia akan cuba untuk mengelakkan daripada dia bersembang dengan perempuan lah. Cikgu pernah jumpa orang macam tu kan. Kalau bercakap dengan perempuan sampai tunduk, tak tengok mata, tak tengok perempuan tu, sebab dia nak jaga pandangan dia. Dia akan cakap pun tunduk je, okey. Itu lelaki yang baik lah. Kamu nak pilih sama ada lelaki kamu jadi lelaki yang baik ataupun lelaki yang tidak baik, kamu terpulang kepada kamu. Okay, kita esok akan mati dan sebagainya. Ada hari akhirat, ada hari pembalasan. Kalau kamu rasa nak jadi orang yang tidak baik, kamu teruskan. Okay, seterusnya merokok. Merokok ni paling popular lah dalam kalangan masalah gejala sosial. Kerana cikgu pun tak pasti, kerana pengaruh kawan-kawan mungkin. Dia rasa bila dia start rokok ni nampak macam cool lah, nampak macam hebat dan sebagainya. Sedangkan hisap rokok ni tak ada hebat pun, dia menambahkan penyakit. Okay? Cikgu antara orang yang tak pernah hisap rokok daripada zaman cikgu kecil sampai sekarang, tak pernah sekali pun rokok tu letak kat bibir, tak pernah. Cikgu boleh jamin, boleh garanti. Cikgu antara orang yang memang tak pernah hisap rokok. Walaupun kawan-kawan keliling cikgu semua hisap rokok. Waktu cikgu duduk rumah bujang dulu, kawan-kawan semua menghisap rokok lah, tapi cikgu tak lah. Okay, seterusnya melepak. Melepak ni membuang masa lah kan. Membuang masa duduk lepak dan sebagainya. Ini antara banyak yang berlaku. Tapi sekarang dah kurang dah. Kebiasaan murid ataupun remaja zaman sekarang, mereka dah tak lepak macam cikgu zaman cikgu dulu. Memang
internet tak ada, telefon tak ada, jadi kita orang selalu lepak keluar kan, minum, buang masa dan sebagainya. Tapi sekarang ni remaja zaman sekarang tak melepak, mereka suka main game dalam ni, okay? Mereka sembang apa semua dalam telefon, lagi dahsyat. Macam sini lah cikgu cakap kat dalam video ni, duduk dalam bilik, cikgu boleh lepak dalam bilik je, tak payah pergi keluar. Dulu masa zaman cikgu, kami nak bersembang apa semua kena keluar, kena naik basikal, naik motor pergi rumah kawan dan sebagainya baru boleh bersembang. Okey, seterusnya poin yang seterusnya, penyalahgunaan dadah. Ni pun paling dahsyat sekali lah kan. Kalau boleh elakkan daripada penyalahgunaan dadah. Yang first sekali kalau cikgu tengok, punca kepada pertelibatan dadah ni, satu daripada rokok. Satunya, okey, rokok ni bukan dadah, tapi dia kalau kamu terlibat dengan rokok ni, berkemungkinan kamu boleh terlibat dengan penyalahgunaan dadah. Kemudian yang keduanya, ketum. Ramai remaja kita yang minum ketum. Ketum ni dia punya kesan dia sama lebih kurang sama macam dadah. Cumanya dadah ni lebih berbahaya lah. Ketum ni mungkin kurang bahaya, tapi bahaya dia sama je, impak dia. Sebab dia, kalau kamu ambil contoh ketum lah yang cikgu tahu kan, kamu ambil ketum tu, dia akan menyebabkan kamu ni rasa maksudnya kamu boleh buat kerja 3 hari tak payah tidur. Contoh macam tu kan, kamu rasa cergas, kamu rasa kuat. Kekuatan kamu tu sebenarnya tak normal, okey, sebabkan tindak balas kimia dalam badan kamu, otak kamu, dia menjadikan kamu kuat. Sebenarnya kamu dah letih. Sebab tu manusia ni diciptakan, kita bila kita letih kita tidur, kita rehat. Kalau kita lebih masa, jangan kata manusia, mesin pun kalau kita gunakan dia selalu rosak. Kereta kalau kita guna sampai setahun tak pernah mati enjin, jahanam meletup lebih kereta. Apa mesin sekalipun kalau kita buat, sama juga manusia dia kena ada rehat. Jadi orang yang isap dadah ni, tujuan dia adalah untuk dia buat kerja dan sebagainya kan. Itu jadi tak normal. Sebenarnya kalau kita penat, kita kena letih. Bayangkan kamu dah badan dah letih, dah sakit, tapi bila kamu ambil dadah, kamu tak rasa kesakitan itu. Contoh. Jadi benda ni sebenarnya bahaya untuk di kesihatan diri kamu. Kemudian satu lagi, dia menyebabkan ketagihan. Kamu kalau tak dapat benda ni, kamu akan bergigil-gigil, tak boleh buat kerja. Itu salah satu contoh kenapa penyalahgunaan dadah ni bahaya lah. Tadi kalau boleh elakkan, okay? Elakkan. Kemudian ragut. Ragut ni untuk orang cari duit lah. Selalunya yang terlibat ni adalah orang yang terlibat dengan penyalahgunaan dadah ataupun jenayah lah. Mereka nak dapatkan duit dengan cara yang mudah. Tapi ragut ni memang banyak berlaku. Dan itulah nak kata kepada kamu, masalah remaja kita. Tapi selalunya yang kes ragut ni bukan daripada golongan remaja lah. Realiti saya dapat tahu ragut ni daripada kalangan orang dewasa, umur dah 20 tahun dan sebagainya, mereka melakukan kejadian ragut ni lah. Bagi remaja, cikgu rasa kadar ragut tu rendah. Okay, kadar untuk meragut tu rendah lah. Murid-murid yang kalangan remaja ni biasanya buat kesalahan-kesalahan yang lain lah. Okay, seterusnya ugutan. Ugutan ni biasalah kat sekolah kan, bergaduh dan sebagainya, mereka ugut antara satu sama lain, nak bagi tahu cikgu apa semua. Dan dia mungkin melakukan kesalahan di sekolah, lepas tu ada orang mengadu kepada cikgu, kantoi. Lepas tu dia cari orang yang mengadu kepada cikgu tu, dia belasah, dia ugut dan sebagainya. Ataupun banyak itu hari ada kes yang tahun lepas paling lawak sekali lah. Dia belasah kawan dia duduk asrama tu sebabnya kawan dia tu tak belanja ayam goreng. Keluar dalam berita, cikgu aduh, dia belasah. Lepas tu yang paling best, ada kawan yang rakam. Kawan dia rakam sambil gelak. Tu yang paling lawak sekali lah. Dia bukannya, dia tak belasah kawan dia, dia rakam kawan yang kena belasah tu. Kawan dia belasah budak tu, dia rakam, dia gelak-gelak. Dia gelak-gelak lah kali. Polis tangkap dengan dia sekali. Tu cikgu rasa macam paling lawak lah. Dah lah dia dia tak pukul pun kawan tu, tapi sebab dia rakam sambil ketawa, polis tangkap dia sekali. Cikgu rasa benda ni paling lawak lah kan. Jadi cikgu harap jangan buat lah kes ugutan, bergaduh kat sekolah, buli dan sebagainya. Seterusnya vandalisme, iaitu merosakkan harta benda awam. Vandalisme ni bermaksud merosakkan harta benda awam. Okey, dulu ada zaman cikgu sekolah dulu, pondok telefon selalu jadi mangsa kerosakan. Ni lah, remaja-remaja ni suka rosakkan. Lepas tu conteng dinding kan, conteng dinding, lukis. Tapi sekarang ni kurang kejadian kita. Cumanya masih ada lagi, okay? Tentang merosakkan harta benda awam ni masih ada lagi. Okey, seterusnya surat 85, kita tengok dekat bawah tu, bapak dia kata, setiap anggota keluarga berperanan dan bertanggungjawab untuk memberikan sokongan moral sekiranya salah seorang anggota keluarga terlibat dalam kejadian sosial. Kalau ada dalam kalangan ahli keluarga kita yang ada masalah kejadian sosial macam tu,
kita kena support lah. Kita jangan marah-marah kan. Kita kalau boleh tolong ahli keluarga kita, kita tolong. Dari sudut apa pun kita cuba untuk merubah dia lah. Jangan marah-marah dan sebagainya. Okay. Sebab kadang-kadang biasalah kesalahan manusia buat ni, mungkin sekarang ni jahat, tapi tak semestinya dia akan jahat selamanya. Dia mungkin akan bertaubat dan satu hari lagi dapat hidayah dan sebagainya. Kita jangan anggap orang yang buat jahat ataupun buat jenayah ni dia selama-lamanya jahat. Tak. Sebenarnya banyak benda yang bukan macam tu. Okay? Ada orang yang dulu baik, dulu kat sekolah aku tengok dia ni baik sangat ni kan, pakai tudung semua helok, lepas nanti dah habis sekolah, habis kita tak nampak dah dengan tudung-tudung terbang. Itu pun ada juga. Jadi kita kena sentiasa menasihati dan juga bermain peranan untuk kita menasihati orang-orang ataupun kawan-kawan ataupun ahli keluarga kita yang mengalami masalah sosial ni. Okay, setiap anggota keluarga mempunyai tanggungjawab dan peranan masing-masing dalam menangani gejala sosial. Okay, anggota keluarga lah paling padu sekali lah untuk menangani masalah ni. Tapi kalau cikgu sendiri pun, cikgu sentiasa pantau anak murid cikgu. Kalau ada melakukan kesalahan sosial dan sebagainya, cikgu akan tegur lah. Cikgu akan tegur sama ada dalam kelas dan sebagainya kan. Itu cara kaedah cikgu buat lah. Okay, seterusnya antara cara mewujudkan sokongan yang positif dalam keluarga untuk menangani gejala sosial termasuklah satu, melakukan aktiviti bersama-sama anggota keluarga. Pastikan hubungan kekeluargaan kamu rapat lah. Bila ahli keluarga rapat ni, bila mak ayah kita bagi nasihat, kita akan dengar, insyaAllah. Kalau adik-beradik kita bagi nasihat, kita akan dengar. Itulah tujuan kita merapatkan hubungan di antara kekeluargaan ni. Kalau kita bergaduh dalam keluarga, lepas tu contoh mak ayah kamu bergaduh dengan kamu, lepas tu mak ayah kamu bagi nasihat, kamu nak dengar? Memang tak dengar. Jadi pertama sekali yang perlu kamu tahu, kamu jaga ialah tentang hubungan dalam kekeluargaan. Itu yang paling penting sekali. Okay, nombor 2, berkomunikasi secara terbuka dengan setiap anggota keluarga. Kalau boleh bercakap lah, bercakap kan, sembang dan sebagainya. Jangan buat hal-hal masing-masing. Ini menjadikan masalah ni tak selesai kan. Ada minggu lepas, budak umur 12 tahun, tahun 6, merempit guna motosikal. Cikgu tengok berita tu, cikgu tengok apa benda ni, mak ayah dia mana, siapa bagi motor dia kan. Kenapa tak lempang anak dia buat perangai gitu? Malu tau, keluar dalam berita anak, tak tahu anak siapa, tahun 6 merempit, ditangkap dengan motor AX5. Mana mak ayah ni? Cikgu pun tak tahu lah nak kata zaman sekarang ni dahsyat sangat. Jadi mak ayah kena main peranan sebenarnya kan. Kamu sendiri pun kalau boleh janganlah buat tindakan yang macam tu. Okay, kalau walaupun tak puas hati, jangan buat benda-benda yang tak elok. Okay, seterusnya nombor 3, sentiasa membimbing dan tolong-menolong antara anggota keluarga. Okay, yang baik, yang bagus, tolonglah ahli keluarga dia yang kurang bagus. Itu sebenarnya kan, bila kita jadi ahli keluarga ni, yalah, esok kita meninggal dunia pun ahli keluarga kita yang tolong angkat dan sebagainya. Jadi jangan buat jahat lah. Kita tolong, jangan bergaduh-gaduh. Kita nak bergaduh ni nak pergi mana kan? Kamu nak bergaduh, umur kita bukannya panjang sangat, bukan tanpa ribuan tahun. Tanpa nak bergaduh, kita boleh hidup lama tak? Hidup kita ni sekejap. Jadi kita nak bergaduh ni, kita nak bawa ke mana? Kalau kita bergaduh juga dalam keluarga, cepat-cepat minta maaf dan sebagainya lah. Jangan sombong ataupun ego. Okey, nombor 4 yang terakhir, iaitu menjadi penyokong dan sumber inspirasi kepada keluarga. Kalau boleh diri kamu ni, kamu jadi baik, bagus, supaya jadi contoh kepada anak adik-beradik yang lain. Okey, jadi contoh, nasihat dan sebagainya. Kadang-kadang adik-beradik yang lain bila dia tengok kamu ni bagus, dia akan cuba untuk contohi ataupun dia hormat kamu. Okey, bila kamu bagi nasihat kepada dia, dia akan dengar dan sebagainya. Kalau mungkin adik-beradik lain, dia tak berapa dengar sebab dia tak nampak adik-beradik lain tu bagus. Contohlah, kalau dia contoh adik-beradik lain tegur dia, tapi adik-beradik lain tu disyak rokok, merempit malam-malam keluar, jadi dia nak dengar tak. Tapi kalau kamu ni orang yang baik, duduk kat rumah, sembahyang tak tinggal contohlah, lepas tu kat sekolah tak ada masalah, dia sangat berdisiplin dan mak ayah pun selalu tolong dan sebagainya. Lepas tu kamu bagi nasihat kepada adik-beradik kamu yang masalah, kamu rasa dia nak dengar? Mungkin dia akan dengar sebab dia menghormati kamu punya diri kamu. Kamu ada prinsip yang kamu buat, kamu bukan cakap kosong. Maksudnya kamu cakap tu, kamu buat, jadi kamu orang yang berjaya. Jadi pengukuhan, okay, pilih seorang anggota keluarga kamu dan ceritakan peranan dan tanggungjawab terhadap keluarga. Okay, cikgu ingat sampai di sini sajalah tentang pengajaran dan pembelajaran kita. Tak ada apa yang penting sangat. Okay, kerja kamu sekarang ni paling mudah sekali. Kerja kamu keluarkan buku tulis pendidikan kesihatan, keluarkan, setiap orang ada. Okay, kamu salin yang pameran gejala sosial dalam kalangan remaja tu, yang warna hitam tu, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Salin 11 tu.
Okay, dalam buku tulis pendidikan kesihatan tahun 4. Okay, kamu tahun 4 kan? Buat ni semua, salin sikit je. Tulis hari, tulis tarikh, tulis tajuk dia yang warna kuning tu. Lepas tu tulis je sisi penting tu ada 11. Lepas tu dah siap, ambil gambar, hantar kepada cikgu. Okay, hantar kepada cikgu. Lepas dah ambil gambar, hantar kepada cikgu, itu dikira kehadiran kamu. Jangan tak buat lah. Okay, jangan tak buat. Tolonglah buat sikit je ni. Ambil gambar, hantar cikgu, cikgu akan kira kehadiran. Itu saja. Okay, kita akan jumpa sesi pengajaran dan pembelajaran kita pada minggu hadapan. Jangan lupa subscribe channel ni dan nantikan video pengajaran yang seterusnya. Assalamualaikum dan jumpa lagi. Bye.